مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin supaya bertakwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita supaya kita janganlah mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Untuk memenuhi makna takwa, untuk memenuhi makna hidup itu patuh kepada tujuan penciptaan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia, Allah Azza wa Jal telah menghantar bagi setiap zaman, bagi setiap manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar Rasul. Tugasan Rasul itu ialah menyeru manusia kepada ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah dan kamu menjauhi daripada taghut. Oleh kerana manusia sentiasa menuntut bagi wakil Allah, iaitu Rasul yang diutuskan, bagi setiap zaman mereka tanda, ayat ataupun yang disebut sebagai mukjizat, sebagai bukti bahawa Rasul itu benar-benar diutuskan oleh Tuhan. Mereka menuntut sesuatu yang dapat membuktikan dia adalah wakil Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membekalkan kepada para Rasul itu mukjizat. Dibekalkan kepada Musa beberapa mukjizat yang sangat luar biasa, ataupun yang disebut sebagai ayat. Tongkatnya yang bertukar menjadi ular, ia telah membelah lautan, dan berbagai-bagai lagi perkara. Pada Ibrahim alaihi salam, sebelum daripada itu, ia tidak hangus dibakar oleh api, dan api menjadi sejuk. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Kepada Nuh alaihi salam, bahtera yang hebat yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan pengikut-pengikutnya yang beriman, dan haiwan-haiwan yang lain. Kepada Isa alaihi salam, dia telah mencelikkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sopak. Para nabi dan rasul itu diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Nabi itu diutuskan kepada kaumnya yang khas, sedangkan aku diutuskan untuk seluruh manusia. Apabila datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia juga menuntut kepada baginda keajaiban. Oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang merupakan rahmat untuk sekalian alam. Ia bukan saja rahmat untuk orang pada zamannya, ia bukan saja rahmat untuk kaum Quraisy ataupun Melayu ataupun India dan Cina, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak menghantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Oleh kerana alam ini berpanjangan untuk seluruh alam-alam, haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Oleh kerana baginda merupakan Rasul yang akhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepadanya tongkat yang luar biasa mukjizatnya. Tidak juga mencelikkan orang yang buta atau menyembuhkan orang yang sopak yang boleh disaksikan pada zamannya, tapi diberikan Al-Quran yang merupakan ilmu pengetahuan, dan diberikan sunnah yang mana keajaiban, kehebatan, mukjizat ini akan disaksikan oleh manusia sepanjang zaman. Apabila Quraisy menuntut supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keajaiban-keajaiban seperti yang mereka dengar dan mereka fikirkan, Al-Quran merakamkan perkataan mereka. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Mereka itu berkata, kami tidak akan beriman sehinggalah engkau itu menerbitkan di tengah-tengah Mekah ini sungai dan mata air, ataupun bagi kamu itu kebun-kebun kurma dan anggur yang engkau pancarkan di tengah-tengahnya mata air, ataupun engkau menurunkan, menimpakan langit itu jatuh di atas kepala kami berkeping-keping, atau engkau datang bersama dengan Tuhan dan malaikat yang dapat kami menghadapnya, ataupun bagimu itu rumah yang bumbungnya daripada perak, ataupun engkau naik ke langit, kami tidak akan beriman engkau naik ke langit sehingga engkau membawa kitab turun daripada langit yang mana kami dapat membacanya. Katakanlah, Allah perintahkan Nabi, katakanlah, aku ini tidak lain melainkan seorang manusia yang telah ditabalkan menjadi Rasul. Aku tidak dapat membawa hal ini semua kerana kekuatan, keajaiban bukan di tanganku, di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu mukjizat Nabi ialah ilmu pengetahuan, Al-Quran, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, oleh kerana Quran terpelihara. Cumanya yang menjadi masalah ialah kepada bagaimana menafsirkan Quran. Namun sumber yang kedua iaitu sunnah, kadang-kadang menghadapi masalah, bahkan sering menghadapi masalah di atas beberapa keadaan. Masalah yang paling besar ialah masalah pemalsuan terhadap hadis. Apabila berlalunya Nabi SAW telah wafat, manusia yang datang kemudian mula mencipta ungkapan-ungkapan, sandaran-sandaran yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan ia bukan berasal daripada Nabi. Untuk itu Nabi memberikan amaran sejak baginda masih hidup, inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya bohong menggunakan nama aku tidak sama dengan bohong kepada orang lain. Sesiapa yang bohong menggunakan namaku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya di dalam neraka. Nabi SAW juga memberikan amaran, yakunu fi akhir zaman dajjalunal kadzabun
ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya nanti pada akhir zaman akan ada dajjal, pendusta, dajjalunal kadzabun, para dajjal, para pendusta. Arab menyebut dajjal sebagai ungkapan kepada sangat dusta. Mereka itu membawa hadis-hadis yang kamu tidak pernah dengar, mak bapak kamu tidak pernah dengar. Kamu kena jaga-jaga dengan mereka. Jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Orang mengungkapkan hadis palsu di atas banyak sebab. Kadang-kala kerana kepentingan perselisihan politik, kadang-kala kerana nak berlebihan mengamalkan agama, tapi sebahagian daripadanya kerana kepentingan ekonomi dan perniagaan. Di zaman kita ini, kita mula melihat bagaimana perkataan sunnah Nabi, sunnah, makanan sunnah. Bahkan kita dengar yang pelik-pelik, ayam sunnah, aiskrim sunnah, dan berbagai-bagai lagi yang disandarkan kepada Nabi. Kesemuanya itu dengan tujuan untuk melariskan perniagaan mereka, menggunakan nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan perniagaan, yang akhirnya manusia setelah salah faham terhadap hakikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya menggunakan produk yang disandarkan kepada Nabi, kononnya makanan sunnah, dicampur makanan itu dan ini, dilekatkan jenama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kita lihat orang Islam menghasilkan produk-produk yang disandarkan kepada Nabi, padahal tidak setara mana penghasilannya, memalukan dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Ini bahagian yang pertama, pendustaan pada Nabi. Bahagian yang kedua ialah bagaimana gambaran yang salah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang politik bercakap tentang Nabi, ia gambarkan Nabi itu bagaikan seorang tokoh politik semata-mata. Hidupnya berpolitik daripada pagi sehingga ke malam. Apabila orang ekonomi bercakap tentang Nabi, dicuba gambarkan Nabi itu seorang tokoh ekonomi. Semua kira bicaranya perniagaan dan wang. Apabila orang-orang kerohanian bercakap tentang Nabi, digambarkan Nabi itu seolah-olah hanya ahli rohani yang meninggalkan kehidupan dunia dan membiarkan dunia itu berjalan mengikut seleranya. Ia hanya menumpukan hubungan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Apabila peniaga pakaian ataupun orang yang gemar kepada pakaian sunnah bercakap tentang sunnah Nabi yang dipentingkan soal pakaian, kasut dan seumpamanya, mereka tinggalkan bahagian-bahagian yang lain daripada hidup Nabi. Maka Nabi itu tidak kelihatan syumul, Nabi itu tidak kelihatan lengkap, Nabi itu tidak kelihatan seperti mana yang diutuskan oleh Allah. Bahwasanya bagi setiap cabang kehidupan itu, padanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat kerana manusia telah memecah-mecahkan kehidupan Nabi, maka hendaklah kita jadikan Nabi itu adalah sumber dalam kehidupan. Nabi itu ada sebagai seorang bapa yang baik, ia juga ada sebagai seorang anak yang baik, seorang jiran yang baik, seorang rakyat yang baik, seorang pemerintah yang baik, seorang komander perang yang baik, seorang ahli ekonomi yang baik, seorang pendidik yang baik, seorang sahabat yang baik. Dalam segala persoalan yang dibicarakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah melaluinya. Maka dengan itu kita mengutip mutiara daripada hadis-hadis yang sahih di dalam segala bidang dan cabang bagi kehidupan seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang merupakan sumber kepada ilmu pengetahuan dan tamadun kemanusiaan. Maka orang Arab daripada padang pasir yang tidak mempunyai kerajaan, yang hidup dalam sistem kabilah, bertukar menjadi tamadun yang luas dan besar,
membuka empire yang besar. Jatuh satu persatu empire Rom dan Parsi. Orang Arab yang bahasa mereka walaupun indah dan cantik, syair mereka walaupun tersusun dan molek, tidak dibaca melainkan setelah datangnya Islam, setelah datangnya satu tamadun, setelah datangnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan orang Arab berubah, membentuk tamadun. Rom dan Parsi gugur di bawah mereka. Islam menguasai empire. Islam telah menentukan perjalanan alam. Islam telah memberikan kesan kepada tamadun kemanusiaan dalam tempoh yang paling lama. Malangnya apabila orang Islam telah hilang rupa paras yang sebenar, iras yang sebenar bagi insan yang bernama Muhammad, maka ada yang mengambil bahagian perubatan, lalu jadikan seolah-olah Nabi itu tukang obat keseluruhannya, yang membaca Quran untuk menjampi semata-mata. Maka tidak kelihatan Nabi sebagai empire ilmu dan tamadun. Maka dengan itu mengembalikan makna ini adalah tanggungjawab kita semua, supaya wajah yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali diletakkan pada tempatnya di dalam dunia ini. Apabila golongan kelompok yang berminat dengan jihad kononnya melancarkan jihad yang mereka fikir ialah membunuh musuh, mereka tidak membaca Nabi itu kesantunannya di medan jihad, akhlaknya, bagaimana ia melayan tawanan perang, bagaimana dakwahnya. Maka akhirnya wajah jihad telah dihodohkan. Apabila orang berniaga bercakap tentang meniaga makanan sunnah, pakaian sunnah, mereka tidak mengambil perkataan Nabi yang besar dalam perniagaan, man ghasyana falaysa minna, dalam riwayat Muslim, sesiapa yang menipu kami, ia bukan di kalangan kami. Apabila baginda melihat ada peniaga yang menipu, lalu akhirnya peniaga orang Islam kopiahnya cantik, jubahnya cantik, kedainya mungkin dialunkan Al-Quran, tetapi makanannya tidak berkualiti, cara perniagaannya tidak baik. Maka orang Islam tidak memayungi dunia dan tidak mendahului di dalam pembinaan tamadun. Maka bagi menunaikan tanggungjawab itu, marilah dalam kesedaran program yang dianjurkan pada hari ini untuk mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kembali kepada asalah, yaitu kembali kepada ketulinan ajaran agama, supaya kita dapat membezakan antara riwayat yang sebenar yang disandarkan kepada insan yang ditabalkan menjadi Rasul Muhammad bin Abdullah, dan riwayat yang palsu yang digunakan oleh tukang-tukang tilik ataupun tukang-tukang jual ataupun tukang-tukang berbagai-bagai lagi yang mempunyai kepentingan mereka memastikan ketulinan dan kemudian memastikan kepahaman yang betul bahawa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada empire, daripada Madinah yang kecil, yang lebih kecil daripada bandar Kangar ini, telah bertukar menjadi empire yang besar yang telah sampai kepada Andalus, Spain dan seumpamanya, keluasan sehingga sampai ke timur dan barat. Bagaimana orang Islam hari ini dengan Al-Qurannya yang dicetak cantik, dengan berbagai-bagai gaya programnya, dengan mempunyai kekayaan minyak dan harta negeri dan rakyat, tetapi kita gagal untuk mengangkat kedudukan agama. Bukan kerana kita tidak mencukupi bumi dan manusia, tetapi kerana kita kehilangan wajah yang sebenar, iaitulah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membangunkan ilmu dan tamadun dalam kehidupan manusia. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha dalam kadar kedaifan yang ada pada diri kita untuk mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Marilah kita dapat membezakan antara perkara yang asal ataupun teras kepada ajaran Nabi dengan perkara yang sampingan yang tidak merupakan teras kepada ajaran baginda, supaya kita dapat mengetahui apa yang patut didahulukan dan apa yang patut dikemudiankan. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama mengingatkan kita bahawa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka mempelajari Al-Quran, demikian juga apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu an, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dengan itu menggabungkan Al-Quran dan akhlak Nabi SAW di dalam sunnah menjadikan kita lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berselawat kepada Nabi, terutama pada hari Jumaat ini kita digalakkan untuk berselawat kepada Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas menyebut, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi ashra. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, samanya ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat, selamat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, angkatlah martabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh yang mereka yang kami kasihi. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat daripada sisi-Mu.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.